Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan, baiklah berita sepenuhnya. Perjanjian persefahaman MOU antara Pakatan Harapan PH dengan gabungan parti yang menyokong pembentukan kerajaan perpaduan disifatkan langkah jauh lebih demokratik berbanding ketika kerajaan di bawah pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli berkata, ia juga termasuk keputusan mengadakan usul undi percaya terhadap Perdana Menteri pada sidang Dewan Rakyat minggu depan. Beliau berkata malah 148 ahli parlimen yang menyokong kerajaan perpaduan sebenarnya bebas untuk mengundi mengikut kepakaran dan pandangan masing-masing, kecuali dalam perkara bersabit dengan keabsahan seperti yang telah pun termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan Akta Anti Lompat Parti. Selalunya ada dua bentuk undi di parlimen yang bersabit keabsahan kerajaan. Pertama, jika ada usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri, keduanya undian kepada bajet tahunan dibuat. Selain daripada dua undi ini, sebenarnya ahli parlimen bebas untuk mengundi mengikut pandangan masing-masing dan itu tidak tertakluk kepada pasal 4 dalam perjanjian ini. Bagi saya, ini jauh lebih demokratik berbanding dengan keadaan berlaku sebelum ini sewaktu Muhyiddin dan Perikatan Nasional PN berkuasa. Semasa itu, apabila nampak sudah hilang majoriti, dia menggunakan kuasa darurat untuk memerintah tanpa cuba untuk mengesahkan sokongan majoriti di parlimen pun. Sebab itu agak lawak apabila satu-satunya reaksi daripada PN adalah kononnya ini satu langkah berbahaya ke arah wujud diktator di bawah Perdana Menteri ke-10, katanya dalam hantaran video di Facebook hari ini. Sebelum ini, ahli parlimen Masjid Tanah Datuk Mas Ermiyati Samsudin mendakwa MOU yang memaksa ahli parlimen undi usul kepercayaan terhadap Perdana Menteri atau kerajaan PH Barisan Nasional PN dianggap tidak berperlembagaan dan akan membawa kepada pemerintahan diktator. Rafizi yang juga Menteri Ekonomi turut memaklumkan beliau dan ahli parlimen Selayang Willy Leong antara individu yang menyediakan draft asal perjanjian berkenaan untuk dirundingkan dengan parti-parti lain. Kenapa perlu ada perjanjian? Sebab kita nak selamatkan negara ini daripada menjadi mangsa katak-katak politik budaya. Menggunakan katak-katak politik untuk membentuk kerajaan ini dimulakan Muhyiddin dan Tan Sri Abdul Hadi Awang semasa langkah Sheraton dulu. Kita ingat dengan adanya Akta Anti Lompat Parti, mereka telah serik dan perkara ini tidak akan berulang, rupa-rupanya tidak. Sebaik saja keluar keputusan PRU 15, PN coba menculik 10 ahli parlimen PN untuk menyokong Muhyiddin menjadi Perdana Menteri tanpa persetujuan PN. Jika ini berlaku, maka negara terus menjadi kucar-kacir karena kerajaan dibentuk atas sokongan pribadi ahli parlimen bukannya daripada persetujuan parti-parti. Ini memberi nilai kepada ahli parlimen perseorangan dan akan terus berlaku tawar-menawar, saling jatuh-menjatuh untuk mendapatkan jawatan. Kita pun tidak tahu apa yang ditawar dan dijanjikan Muhyiddin kepada 10 orang ahli parlimen PN, katanya. Beliau berkata, karena itu PH mengambil pendirian untuk memastikan kestabilan politik dan membaiki keadaan ekonomi negara. Sebarang pembentukan kerajaan mestilah berlaku di antara sesama parti, bukan antara ahli parlimen perseorangan seperti yang Datuk Seri Azmin Ali buat dulu. Bila ada perjanjian seperti ini, maksudnya penyertaan parti politik di dalam kerajaan perpaduan telah menjadi dasar dan pendirian parti terbabit, katanya.